Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Kawan-kawan, naratif utama yang paling penting dalam pilihan raya negeri Johor kali ini bukanlah soal siapa yang bakal menjadi menteri besar. Apa yang sedang dipertaruhkan sebenarnya ialah siapa yang bakal menguasai jalan menuju Putrajaya menjelang pilihan raya umum yang akan datang. Di sebalik kempen memikat pengundi Cina, kenyataan Ahmad Zahid Hamidi tentang cita-citanya menjadi Perdana Menteri dan keputusan Barisan Nasional bertanding secara solo, satu persoalan besar sedang pun muncul. Adakah Johor sedang dijadikan batu loncatan untuk mengembalikan dominasi UMNO dalam politik Malaysia? 3 tahun lalu, Ahmad Zahid Hamidi dianggap antara ahli politik yang paling tertekan dalam negara. BN mencatat prestasi terburuk dalam sejarah pada PRU15 apabila hanya memenangi 30 kerusi parlimen. Ramai pemerhati politik ketika itu menjangkakan pengaruh UMNO akan terus merosot. Namun ironinya, walaupun hanya memiliki 30 kerusi, BN muncul sebagai penentu pembentukan kerajaan apabila tiada gabungan memperoleh majoriti muda. Keputusan Zahid membawa BN menyertai Pakatan Harapan akhirnya melahirkan kerajaan perpaduan. Tetapi hari ini suasananya berbeza. BN bukan lagi sekadar rakan junior yang coba bertahan. BN mula menunjukkan tanda-tanda mahu kembali menjadi kuasa dominan dan petunjuk paling jelas ialah keputusan mereka mencetuskan pilihan raya awal di Johor serta bertanding di semua kerusi tanpa kerjasama pilihan raya dengan PH. Persoalannya, jika hubungan BN dan PH masih wujud dalam kerajaan persekutuan, mengapa BN memilih untuk berlawan dengan rakan sendiri? Jawabannya mungkin terletak pada sejarah yang ramai sudah lupa. Pada tahun 2021 dan 2022, BN menggunakan strategi yang hampir sama. Pilihan Raya Negeri Melaka pada November 2021 dan Johor pada Mac 2022 dijadikan medan menguji kekuatan sebenar parti selepas kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan. Dan hasilnya BN menang besar di kedua-dua negeri tersebut. Dan kemenangan tersebut memberikan keyakinan kepada kepimpinan UMNO untuk mendesak pembubaran parlimen pada tahun yang sama. Walaupun strategi itu akhirnya tidak menghasilkan kemenangan besar dalam PRU15, ia membuktikan satu perkara penting, yaitu BN percaya kemenangan di peringkat negeri mampu mencipta momentum psikologi yang boleh mempengaruhi sentimen nasional. Ini formula yang sama sedang digunakan semula. Pilihan Raya Johor pada 11 Julai nanti bukan sekadar menentukan 56 kursi Dewan Undangan Negeri, tetapi ia sedang dijadikan referendum awal terhadap masa depan kerajaan perpaduan dan lebih penting lagi masa depan Zahid sendiri. Sebab itulah kempen BN kali ini sangatlah menarik untuk diperhatikan. Selama bertahun-tahun pengundi Cina merupakan antara kumpulan yang paling sukar menerima UMNO. Namun, sejak pembentukan kerajaan perpaduan, imej BN dalam kalangan sebahagian pengundi Cina mula berubah. Dan Zahid sendiri memberikan beberapa wawancara eksklusif kepada Xinqiu Daily, China Press, dan Nanyang Xiangpao. Ini bukanlah kebetulan, tetapi ini mungkin adalah strategi politik yang sangatlah terancang. Mengapa media berbahasa Cina dipilih? Karena BN sedar lanskap politik Melayu sudah berubah. Dahulu kekuatan UMNO terletak pada pengundi Melayu luar bandar yang hampir mustahil ditembusi pihak lawan. Dan kini sebagian besar undi Melayu telah berpecah dengan kehadiran Perikatan Nasional, khususnya PAS dan juga Bersatu. Dalam banyak kawasan, BN tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada undi Melayu untuk menang. Maka muncullah strategi baru ataupun formula baru ini. Jika undi Melayu berpecah 3 antara BN, PN, dan PH, maka undi Cina boleh menjadi faktor penentu kemenangan. Dan disinilah kita melihat percaturan yang lebih besar. BN bukan sekadar mahu menang pilihan raya negeri, tetapi BN mahu membuktikan bahwa mereka mampu memenangi sokongan pengundi Cina tanpa bantuan Pakatan Harapan PH. Jika berjaya, implikasinya confirm sangatlah besar. Selama ini DAP dianggap pintu masuk utama kepada sokongan masyarakat Cina.
Dan jika sebahagian pengundi Cina mula melihat BN sebagai pilihan yang boleh diterima, maka salah satu aset politik paling berharga PH akan mula terhakis. Persoalannya, adakah ini sebenarnya percobaan BN untuk mengambil alih ruang politik yang selama ini dimonopoli PH? Petunjuk ke arah itu semakin jelas apabila Zahid secara terbuka bercakap mengenai cita-citanya untuk menjadi Perdana Menteri. Ramai mungkin menganggap kenyataan itu biasa, namun dalam politik, masa sesuatu kenyataan dibuat selalunya lebih penting daripada kandungannya itu. Mengapa Zahid memilih untuk bercakap mengenai jawatan Perdana Menteri ketika BN sedang berkempen di Johor? Mengapa isu itu dibangkitkan ketika hubungan BN dan PH masih lagi berjalan di Putrajaya? Bukankah message itu sebenarnya ditujukan kepada penyokong UMNO bahwa parti mereka perlu kembali menjadi kuasa utama dan bukan sekadar rakan dalam kerajaan campuran? Inilah yang dibimbangi oleh sesetengah pemimpin PH. Pemimpin DAP seperti Liu Chintong berhujah bahwa cita-cita BN mencerminkan satu kecenderungan lama UMNO, yaitu keinginan untuk kembali mendominasi politik negara. Kritikan ini bukan muncul di ruangan yang kosong. Sejarah menunjukkan bahwa ketika BN berada pada kemuncak kuasanya, MCA dan MIC sendiri pernah mengadu tentang kedudukan mereka yang sering dibayangi UMNO. Malah pernah timbul cadangan dalam MIC untuk meninggalkan BN karena berasa tidak dihormati sebagai rakan gabungan. Jadi persoalannya, jika BN kembali kuat selepas Johor, siapakah yang akan mendapat manfaat sebenar? Adakah semua parti dalam kerajaan akan mendapat keuntungan politik yang sama? Atau adakah UMNO bakal menjadi penerima manfaat terbesar? Pada masa yang sama, PH sedang berhadapan masalah yang berbeza. Cabaran terbesar mereka bukan kehilangan undi secara besar-besaran kepada BN ataupun PN. Cabaran terbesar mereka ialah sikap tidak peduli. Selepas hampir 4 tahun berada dalam kerajaan, sebahagian penyokong reformasi mula mempersoalkan kadar perubahan yang dianggap perlahan. Banyak janji reformasi masih belum lagi mencapai tahap yang diharapkan. Keadaan ini mewujudkan risiko baru. Jika penyokong PH tidak keluar mengundi, BN tidak semestinya perlu merampas undi mereka. Cukuplah sekadar memastikan mereka duduk di rumah pada hari pengundian. Bukankah itu senario yang jauh lebih berbahaya bagi PH? Dalam pilihan raya negeri Johor sebelum ini, PH memenangi 12 kerusi dan 10 daripadanya dimenangi oleh DAP. Ini menunjukkan kekuatan PH sangat bergantung kepada tahap mobilisasi penyokong tradisinya. Jika kadar keluar mengundi merosot walaupun sedikit, keseimbangan kerusi boleh berubah dengan cepat. Sementara itu, Perikatan Nasional pula sedang berdepan cabaran dalaman tersendiri apabila hubungan mereka antara Bersatu dan PAS semakin diperkatakan sebagai tidak semesra dahulu. Dan jika benar pergeseran dalam PN itu berlaku, siapakah yang bakal mengaut keuntungan politik nanti? Bukankah BN yang paling berpotensi mengambil kesempatan daripada keadaan tersebut? Sebab itu, apabila kita melihat pilihan raya Johor hari ini, kita sebenarnya sedang melihat lebih daripada sekadar pertandingan negeri. Kita sedang melihat ujian kekuatan 3 blok politik utama negara. BN mahu membuktikan mereka masih relevan dan mampu kembali menjadi kuasa dominan. PH mahu membuktikan pengundi masih mempercayai projek kerajaan perpaduan, dan Perikatan Nasional pula mahu membuktikan gelombang sokongan Melayu yang membawa kejayaan mereka pada PR15 masih lagi belum surut. Tetapi antara ketiga-tiga blok ini, satu pihak kelihatan mempunyai objektif yang paling jelas. BN mahu mengubah persepsi bahwa mereka hanyalah rakan junior dalam kerajaan. Mereka mahu kembali menjadi pemain utama. Mereka mahu menunjukkan bahwa jalan menuju Putrajaya masih boleh melalui Johor, sama seperti yang berlaku antara tahun 2021 hinggalah 2022. Dan jika BN benar-benar mencatat keputusan cemerlang pada 11 Julai nanti, momentum itu boleh merebak ke Negeri Sembilan, Melaka, dan akhirnya ke peringkat nasional. Maka konflik sebenar dalam PRN Johor bukanlah antara BN, PH, atau PN semata-mata. Konflik sebenar ialah perebutan untuk menentukan siapa yang akan menjadi kuasa dominan selepas era kerajaan perpaduan.
Adakah Johor akan menjadi bukti bahwa BN sedang bangkit semula? Atau adakah ia sekadar kemenangan sementara sebelum pengundi kembali mengubah arah? Dan persoalan yang paling penting, jika BN berjaya menawan semula keyakinan pengundi Melayu dan sebahagian pengundi Cina serentak, siapakah yang sebenarnya akan menghalang UMNO daripada kembali menguasai Putrajaya? Nah, jadi kawan-kawan, seperti biasa, apa kata Anda?